Assalamualaikum dan salam muhibah. Kita bersua lagi dalam program yang mengetengahkan kejayaan usahawan industri kecil dan sederhana IKS di negara ini. Segmen profil usahawan menyusul seketika nanti. Pertumbuhan pesat khususnya dalam sektor peladangan dan pembinaan di negara ini menyebabkan permintaan tinggi terhadap pekerja asing. Ekoran kapasiti pekerja tempatan tidak mampu menampung keperluan tersebut. Faktor itu mendorong penubuhan Andaraya Sdn Bhd, sebuah syarikat membekal dan mengurus pekerja asing yang diasaskan Muhammad Ismail Nurbaid. Untuk itu kita saksikan segmen yang disediakan Ahmad Rafizal Abdul Rahman. Usianya yang sudah pun mencecah 20 tahun melambangkan kematangan dan keutuhan Andaraya Sdn Bhd sebagai sebuah organisasi yang membekal dan mengurus pekerja asing. Idea untuk bergiat secara lebih aktif dalam perniagaan ini timbul setelah pemiliknya, Muhammad Ismail Nurbaid, melihat permintaan terhadap tenaga kerja luar mula menular ke negara ini sekitar 1991. Semenjak daripada itu, Andaraya yang memulakan perniagaan dengan modal RM20,000 terus memperkukuhkan kedudukannya. Sejak tahun 1989, reputasi Andaraya begitu cemerlang setelah berjaya membekal lebih 30,000 pekerja kepada 500 pelanggannya. Pekerja asing yang dibekalkan oleh Andaraya datang daripada 12 buah negara luar. Ia meliputi beberapa negara pembekal tenaga kerja seperti Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Indonesia dan Myanmar. Selain itu, sumber pekerja asing dari China, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam serta Filipina turut dibekalkan syarikat ini. Seperti sedia maklum, pekerja asing dari Bangladesh antara yang mendapat permintaan tertinggi daripada majikan dan negara tersebut menyumbang 60% pemasukan pekerja kepada Andaraya Sdn Bhd. Pelanggan-pelanggannya pula terdiri daripada National Panasonic, Ideal AA Garment, Pacific Food Products dan Seribayu Beach Resort. Selain itu, syarikat Wellness Electronics merupakan salah satu pelanggan yang begitu setia bersama Andaraya setelah menjalin urusan perniagaan hampir 15 tahun. Syarikat ini membekalkan pekerja kepada 4 sektor utama yang merangkumi sektor perkilangan, perkhidmatan, perladangan, pertanian dan tidak ketinggalan pembantu rumah. Hampir 50% pekerja asing diserapkan ke dalam sektor perkilangan yang merupakan penyumbang terbesar pada syarikat ini. Bagi memperluas operasi syarikatnya, beliau turut mempunyai rangkaian pusat perkhidmatannya di Semenanjung Malaysia. Ia termasuklah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perak, Pahang dan Pulau Pinang. Menceburi cabang perniagaan yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, lebih-lebih lagi pekerja asing, tanggungjawab dan cabaran hebat sudah tentu menanti empunya diri. Masalah memang wujud macam-macam, yang lari datang balik, yang terlibat dengan unsur-unsur, yang terlibat dengan kes-kes sosial dan sebagainya. Tapi kita tanganilah, kita kawal lah. Kita kawal. Yang penting kita kawal dan kalau ada kes-kes yang agak berat, kita akan rujuk kepada pihak-pihak yang berwajib lah atau kita hantar balik. Kawalan tu yang penting lah. Pelaburan dalam perniagaan seumpama ini juga mampu menjana pendapatan yang lumayan. Buktinya, RM24 juta berjaya diperoleh Andaraya pada tahun 2008. Kos mengurus pekerja asing untuk dibawa masuk ke Malaysia boleh mencecah RM4 hingga RM5,000 seorang bergantung kepada sesebuah negara pembekal. Buat masa ini, syarikat beliau mengurus hampir lebih 6,000 pekerja asing yang ditempatkan di seluruh negara. Secara puratanya dalam setahun, sejumlah 2 hingga 3,000 tenaga kerja asing dibawa masuk ke negara ini oleh Andaraya.
Setiap majikan atau pelanggan yang ingin mendapat bekalan pekerja daripada Andaraya, mereka mempunyai kehendak atau kriteria yang ditetapkan seperti kelayakan atau kemahiran tertentu mengikut bidang pekerjaan. Begitupun, pemasukan pekerja asing ini perlu mengikut beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Dan sebagai sebuah syarikat yang telah diperakui dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri KHEDN, Andaraya turut melalui prosedur ini setelah mendapat permit daripada KHEDN. Antaranya, jika ada permintaan daripada majikan, pihak syarikat akan menyediakan dokumen pengambilan pekerja yang kemudiannya dihantar ke pejabat kedutaan negara berkaitan. Setelah semua proses berjalan lancar, syarikat ini akan mengadakan sesi temuduga di negara-negara pembekal seperti yang dimahukan oleh majikan. Biasanya proses kemasukan pekerja asing memakan masa sekitar 2 bulan untuk membolehkan mereka dibawa masuk secara sah di sisi undang-undang. Galakan daripada pertumbuhan pesat pelbagai industri di Malaysia menyebabkan kapasiti pekerja tempatan tidak dapat menampung permintaan yang tinggi daripada sesuatu industri spesifik. Ia merangkumi sektor peladangan, pembinaan dan pelbagai lagi yang dilihat agak ketika dari sisi sumber manusia tempatan. Justeru, sumber luar seperti pengambilan pekerja asing menjadi alternatif buat majikan untuk terus meningkatkan produktiviti syarikatnya. Di samping itu, kos tarikannya sudah pastilah upah pekerja asing yang jauh lebih murah, iaitu hanya sekitar RM480 sebulan. Justeru, ia menjadi resolusi muktamad kepada majikan yang mahu meminimumkan kos pengeluaran. Syarikat milik usahawan berusia 45 tahun ini turut menyediakan khidmat kaunseling kepada pekerja asing yang dibekalkannya. Ini bagi memastikan hal ehwal setiap pekerja yang dibekal kepada majikan terjamin bagi mengelak sesuatu perkara negatif daripada berlanjutan. Untuk tujuan itu, sesi kaunseling ini dipertanggungjawabkan kepada pengurus operasinya, Mokhtar Yusof. Dan di sini juga kita ada beberapa macam kaunselor lah. Dari Bangladesh, daripada Indonesia, dan kita cuba motivate pekerja datang sini. Kita kata okey, sekarang ni kita tempatkan ke tempat lain, kalau boleh sama kerja ataupun gaji yang sama. Kalau daripada Bangladesh, kita tahu dia punya bahasa dia tu ada ni sikit lah, susah sikit lah. Kalau saya bercakap sendiri pun susah, kita punya orang sendiri, kita cakap baik-baik dengan dia. Disebabkan datang daripada pelbagai latar belakang serta budaya negara yang jauh berbeza, sudah semestinya sedikit sebanyak memberi kekangan buat pekerja asing ini untuk menyesuaikan diri di rantau orang. Berkat komitmen dan kesabaran yang tinggi, syarikat milik anak jati Besut Terengganu ini berjaya mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perdana Menteri JPM sebagai syarikat yang mempunyai rekod cemerlang, berpengalaman serta mempunyai kemahiran dalam pengurusan membekal pekerja asing. Untuk menguruskan kapasiti sumber manusia yang semakin bertambah dari semasa ke semasa bukanlah sesuatu yang mudah. Disebabkan itulah, Ismail sanggup melabur RM60,000 hanya untuk menggunakan aplikasi Foreign Worker Recruitment System. Ia merupakan sistem pengurusan pengkalan data yang strategik kerana segala urusan memperbaharui permit pekerja boleh dilakukan secara online menggunakan sistem ini. Mengendalikan sebuah syarikat yang membawa masuk pekerja asing ke negara sendiri sudah tentu memberi pelbagai tentangan hebat buat pengusahanya. Kenaikan levy ini mungkin ada beberapa perkara yang positif. Mungkin sebahagian kecil majikan akan mula tidak lagi berminat untuk mengkaji pekerja asing. Tapi sebahagian besar akan menghadapi masalah lah. Sebab kenaikan ini bukan dikenakan pada pekerja. Kenaikan ini diwajibkan kepada majikan untuk bayar. Jadi dengan secara tak langsung ia merupakan kenaikan kos. Selain itu, bagi sektor perkilangan misalnya, majikan yang menggunakan khidmat Andaraya tidak perlu gusar soal kediaman dan pengangkutan pekerjanya. Selain daripada kemudahan pengangkutan seperti van ini, syarikat Andaraya Sdn Bhd
turut menyediakan kemudahan asrama bagi menempatkan pekerja-pekerja asing yang dibekalkannya kepada pihak majikan, dan ini sudah tentu dapat memudahkan urusan seharian mereka. Seiring dengan jalinan kerjasama erat serta reputasi cemerlangnya bersama negara-negara pembekal serantau, Muhammad Ismail percaya Bandaraya Sdn Bhd boleh menjadi pilihan utama pelanggan di rantau ini. Kita perlu amanah lah. Janji mesti ditepati lah. Macam kita contohnya kita masa lah, yang paling penting masa penghantaran pekerja. Pihak majikan ini mereka schedule mereka very tight. So jika dia nak pekerja tu dalam masa sebulan, kita kena usahakan dalam masa sebulan orang mesti sampai. Jadi atas dasar ini kepercayaan tu timbul. Jadi mereka lebih yakin lah dengan kami kerana ketepatan masa dan kualiti kerja yang kami amalkan lah.